Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat kita bertemu kembali dalam siaran kita di mana kita menghayati sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk siaran kali ini jamaah yang dirahmati Allah, izinkan saya mengajak para jamaah kita sama-sama menyelongkar dan menghayati sejarah hidup sahabat yang disenaraikan oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid dalam kitab beliau yang terkenal Rijal Haular Rasul sebagai sahabat yang ke-51. Sahabat yang dimaksudkan ini adalah mungkin sebahagian daripada kita belum pernah mendengar namanya pun, iaitu Imran bin Husain radhiyallahu an. Sahabat yang memeluk Islam dalam suasana-suasana yang cukup unik. Jamaah dirahmati Allah, yang kita maksudkan suasana yang cukup unik ini adalah beliau terdengar beberapa sahabat yang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa kepung kota ataupun wilayah Khaybar. Kita sedia maklum jamaah yang dirahmati Allah, tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW bersama dengan para sahabat keluar meninggalkan Madinah menuju ke Khaybar. Tujuannya adalah untuk mengajak dan menyeru orang-orang Yahudi Khaybar untuk masuk Islam. Dan membuat satu perjanjian yang memberi keuntungan dan faedah kerjasama antara kedua-dua pihak. Orang-orang Yahudi Khaybar, Khaybar adalah pusat ekonomi orang-orang Yahudi pada ketika itu, bersama dengan orang-orang Islam dari Madinah. Maka ketika Nabi SAW berpecah dengan para sahabat kepada beberapa kelompok, maka ada kelompok yang bersama-sama dengan Rasulullah SAW memanfaatkan waktu mereka dengan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini jamaah dirahmati Allah akan memanfaatkan segenap peluang yang ada untuk mereka ini menimba sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk amalan-amalan mereka, penghayatan mereka. Jadi sahabat-sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, yang lebih kurang maksudnya, "Ya Rasulullah, mengapa ya bila kami berada di sampingmu ya Rasulullah?" Iaitu sama ada di Madinah ke, di Khaybar seperti waktu itu, ataupun di mana juga. Di Masjid Nabawi sendiri ataupun di tempat lain. Kami bila bersama denganmu ya Rasulullah, kami langsung tidak mengingatkan, tak indahkan, tak kisahkan sangat tentang dunia ni. Segala kemewahan dia, kami tak kisah. Kami merasa kami ini begitu dekat dengan akhirat. Tapi bila mana kami berjauhan darimu ya Rasulullah, kami sebaliknya, kami ada terlintas dalam fikiran kami ini tentang nikmat-nikmat dunia. Jadi, apa sebabnya ya Rasulullah? Itu yang mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung.
Tapi dengan Nabi SAW memberikan satu gambaran yang lebih luas secara simbolik. Apa kata Nabi? Lebih kurang maksudnya, demi Allah yang nyawaku berada dalam genggamannya, iaitu demi Allah, nyawaku berada dalam genggaman Allah. Seandainya kamu selalu berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya malah bersalaman dengan kamu. Tetapi yang demikian itu hanya sewaktu-waktu yang tertentu. Jamaah dirahmati Allah, apakah Nabi tidak menjawab pertanyaan para sahabat? Tidak. Nabi menjawabnya. Nabi menjelaskan. Maknanya, mereka hendaklah mengekalkan keadaan mereka dalam suasana seperti mana mereka bersama dengan Rasulullah SAW, walaupun mereka tidak bersama dengan Rasulullah. Suasana keimanan seperti itu, suasana penghayatan agama seperti itu, mereka tetap wujudkan walaupun Rasulullah tidak di sisi mereka. Itu maksudnya. Dan ini kalau mereka lakukan, niscaya malaikat boleh menampakkan dirinya dan malah bersalaman dengan kamu. Jamaah dirahmati Allah. Pertanyaan para sahabat ini, perbualan dengan Nabi SAW didengari oleh Imran bin Husain yang pada ketika itu juga berada di Khaybar, tapi beliau belum masuk Islam. Beliau terdengar perbualan seperti ini dengan Rasulullah SAW. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah. Malah beliau ini orang Madinah. Beliau ke Khaybar kerana ada urusan tertentu dengan orang-orang Khaybar. Beliau bukan tergolong ataupun termasuk dalam kalangan para sahabat yang berperang, yang datang sebagai tentera. Tidak. Beliau ada urusan tertentu. Tapi kerana beliau ini terdengar, itu yang membuatkan beliau ini, yang telah pun menyaksikan sebelumnya malah di Madinah, akhlak Nabi SAW. Maka beliau akhirnya memutuskan untuk beliau ini memeluk Islam. Jamaah dirahmati Allah. Ini yang kita maksudkan. Suasana beliau yang masuk Islam ini yang cukup unik. Inilah saat-saat pertama Imran bin Husain radhiyallahu an mendampingi Islam, malah memeluk Islam dan mengamalkan Islam. Dan sejak daripada hari itu jamaah dirahmati Allah, ia tidak terlepas. Sejak daripada ia meletakkan tangannya di atas tangan Nabi, berjabat tangan dengan Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya, maka Imran bin Husain, kalau nama penuhnya adalah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf dari kabilah Bani Khuza'ah, iaitu sebab itu disebutkan Al-Khuza'i. Beliau ini sering mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah apa yang beliau dengar penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar berlaku kepada beliau. Beliau sering, jamaah dirahmati Allah, kita sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Ada di sana insan-insan yang Allah memilih, yang Allah berikan kemuliaan tanpa mereka inginkan, tanpa mereka harapkan. Apa yang dikenali sebagai karamah. Orang yang ada karamah. Mereka tak pernah minta.
tapi ia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Imran bin Husain sejak memeluk Islam, ia sering didatangi oleh para malaikat. Malah ia dapat melihat. Ini karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imran bin Husain radhiyallahu an, yang Allah Subhanahu wa taala tak berikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Keistimewaan seperti ini. Dan beliau pun tidak memintanya. Maka itulah, pernah di suatu ketika di Madinah, beliau, Imran bin Husain ini jamaah yang dirahmati Allah, ada menanggung sakit di perutnya. Sejenis penyakit di perutnya. Dan penyakit ini jamaah beliau deritai lebih daripada 30 tahun. Lama. Tapi sejak beliau ini memeluk Islam, sebelum Islam mungkin, beliau mengeluh, perut aku sakit aja dan sebagainya. Tapi sejak beliau ini memeluk Islam, beliau redha. Beliau terima dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau jamaah dirahmati Allah pernah, ialah kerana rapatnya beliau Imran bin Husain ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pernah minta daripada Nabi, ya Rasulullah, ini beberapa sahabat pun pernah lakukan, iaitu minta supaya Nabi mendoakan mereka agar mereka ini sembuh daripada penyakit. Inilah macam ada sahabat yang miskin minta daripada Nabi doakan beliau untuk beliau ini dimurahkan rezeki. Imran bin Husain yang menanggung sakit di perutnya ini minta daripada Nabi supaya Nabi doakan agar Allah kabulkan dan sakit itu hilanglah. Sebab beliau menderita sakit tersebut lebih 30 tahun. Jadi ini permintaan sahabat. Nabi, kita sedia maklum jamaah dirahmati Allah, insan yang tak pernah mengecewakan permintaan orang selama mana permintaan itu baik. Jadi sahabat-sahabat ini pun meminta daripada Rasulullah permintaan yang baik. Maka Rasulullah mendoakan. Jamaah dirahmati Allah, Allah kabulkan doa Nabi. Maka sakit yang dideritai oleh Imran bin Husain ini hilang. 30 tahun ia menderitai sakit di perutnya ini hilang jamaah. Tapi sesuatu yang agak luar biasa yang beliau terperasan, iaitu Imran bin Husain ini. Sejak daripada beliau ini sembuh daripada sakit di perutnya, beliau tidak lagi didatangi oleh malaikat. Hari-hari yang beliau lalui, beliau rasa seakan-akan kekosongan. Tidak didatangi oleh malaikat. Sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, beliau kemudiannya sekali lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk doakan beliau agar beliau ini kembali sakit. Sakit yang di perutnya ini datang sekali-sekala ni sakit, maka beliau minta daripada Nabi doakan balik supaya beliau sakit kembali. Dan bila sakit itu, dan bila Nabi doa sebab mengabulkan permintaannya, beliau sakit kembali. Terasa sakit dan kembalilah beliau didatangi oleh para malaikat. Namun yang penting adalah bukan nak cari penyakit. Ini bukan poin yang hendak kita lihat. Bukan nak cari penyakit. Tapi pengajarannya adalah kita redha. Redha dengan sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang datangkan sakit walaupun apa jua sebabnya, tapi kalau Allah dah takdirkan itu sakit, kita akan deritainya, itu adalah kuasa Allah. Namun kita disuruh untuk, diperintahkan untuk berusaha cari ubat, cari penawar supaya sihat. Namun kalau sekiranya kita
dah cuba dengan berbagai cara, namun sakit itu tetap, maka yang penting adalah kita kena redha, sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kunci yang ada pada Imran bin Husain. Sabarnya ia, redanya ia pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sedia maklum, tahun ke-7 beliau masuk Islam. Maknanya period beliau hidup bersama dengan Rasulullah SAW tak lama, sekitar 3 tahun. Sebab Rasulullah SAW wafat. Kemudiannya jamaah dirahmati Allah, beliau terus menjadi seorang sahabat yang tekun beribadah, yang bahkan bersungguh-sungguh dalam mempelajari Islam, menghafaz hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran, walaupun beliau ini memeluk Islam dah agak terlewat. Jadi jamaah dirahmati Allah, berkat kesungguhan, bahkan berkat kebolehan beliau semasa pentadbiran dan pimpinan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar Amirul Mukminin pernah mengutuskan Imran bin Husain, sahabat ini, ke Basrah di Iraq untuk mengajarkan Islam dan menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Beliau bukan setakat berada di Basrah mengajar, menyampaikan hadis-hadis Nabi, mengajarkan Al-Quran dan sebagainya. Malah beliau ikut bergaul dengan orang-orang Basrah dan menunjukkan contoh tauladan yang baik. Sebab itulah orang-orang Basrah amat menghormati dan amat menyayangi Imran bin Husain. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dan juga Imam Ibn Sirin rahimahullah pernah menyatakan dalam kitab-kitab tulisan mereka, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Jelas menunjukkan pengakuan daripada Imam Hasan Al-Basri, Imam Ibn Sirin, jelas menunjukkan pengakuan mereka bahawa Imran bin Husain ini memang disayangi oleh penduduk Basrah itu sendiri. Jamaah dirahmati Allah, beliau pernah berwasiat kepada ahli keluarganya beberapa hari sebelum wafatnya, iaitu apabila kamu kembali dari persemadian ataupun menguburkan saya, sembelihlah haiwan, buatlah jamuan kepada orang ramai. Ini wasiat, iaitu maksudnya itu dengan bersedekah. Harta yang beliau ada sedikit, gunakan untuk sedekah, memberi makan kepada orang ramai. Bukan tujuannya tu buat keramaian, buat satu event ataupun function ataupun satu majlis ke apa ke, syukur yang Imran bin Husain ini telah meninggal dunia. Tidak. Yang beliau berpesan adalah supaya diteruskan memberi makan kepada orang-orang ramai, khususnya orang-orang fakir dan miskin. Wasiat ini dilaksanakan oleh ahli keluarganya. Dan beliau, Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dicatatkan dalam sejarah wafat di Basrah pada tahun 52 Hijriah. Inilah jamaah dirahmati Allah, sekelumit dari sejarah hidup sahabat Imran bin Husain. Orang yang masuk Islam dalam keadaan ia sebenarnya
boleh masuk Islam semasa di Madinah, tapi beliau dikurniakan hidayah oleh Allah semasa di Khaybar. Namun yang penting adalah hidayah yang telah dikurniakan oleh Allah beliau manfaatkan dalam kehidupannya, menjadilah beliau ini kemudiannya menyebarkan dan berkongsi manfaat-manfaat ilmu-ilmu yang baik apabila ada peluang. Sebab itulah apabila Sayyidina Umar, Khalifah, Amirul Mukminin, meminta beliau untuk ke Basrah, beliau ke Basrah dan mengajarkan Islam, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW sehingga dibuat pengakuan bahawa beliau ini adalah seafdal sahabat yang berada di Basrah. Inilah sekelumit jamaah dirahmati Allah. Insya-Allah sejarah hidup sahabat yang lain pula akan sama-sama kita hayati dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah. Terima kasih di atas kesudian para jamaah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.